Inilah Malaysia hari ini, dan hari ini kami nak mengajak anda bagaimana untuk kita jimat tenaga. Kita nak menguruskan tenaga kita dalam bulan Ramadan. Bukan tenaga badan je, bukan tenaga minum, tenaga makan tu, tapi tenaga elektrik. Kita nak mengurus tenaga elektrik pada bulan Ramadan ini. Jadi hari ini kita sangat bertuah sebab kita menerima kunjungan Encik Kamal Arifin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad. Assalamualaikum Encik Kamal. Waalaikumsalam. Okey, Encik Kamal. Bulan Ramadan tahun ini jatuh dalam bulan, orang kata bulan panas. Bulan yang sangat panas dengan monsun timur laut lagi. Jadi dijangka Jabatan Meteorologi pun menjangka akan mengalami cuaca lebih panas lagi selepas ini. Jadi sejauh mana sebenarnya benda ni memberikan kesan kepada penggunaan tenaga elektrik yang digunakan oleh pengguna-pengguna di rumah? Terima kasih Saudara Haziq. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada MHI kerana menjemput Tenaga Nasional untuk berbicara tentang isu perkara inilah. Dan dalam bulan Ramadan ni, saya bagi pihak Tenaga Nasional juga ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada pelanggan-pelanggan kita. Dan moga ibadah puasa kita diterima Allah SWT. Amin, insyaAllah. So hari ini topik yang kita nak bincangkan ialah berkenaan cuaca panas, kan. Kita tahu Met Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa cuaca panas akan berlaku daripada bulan Februari sehingga ke bulan Jun. Dan kita nampak dah fenomena ini berlaku di bahagian utara Malaysia. Dan hari ini juga Met Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa cuaca suhu akan mencapai tahap 35 darjah Celsius pada hari ini. Jadi fenomena ini memang kita lihat sentiasa berlaku saban tahun sekarang ini. Hampir setiap tahun daripada bulan Jun, Februari hingga ke Jun, cuaca akan menyebabkan cuaca yang panas. Jadi kesan dia kepada penggunaan tenaga secara langsung dan secara tidak langsung. Saya bagi contohlah. Kalau kita letak kereta kita dalam keadaan cuaca panas yang terik, kemudian kita masuk ke dalam dan on aircon. Paling kuat. Dia akan ambil masa yang lama untuk menyejukkan kereta itu. Dan hasil daripada kesan itu, penggunaan tenaga kereta juga bertambah. Walaupun kita kata kita menggunakan kereta yang sama, kadar yang sama, tetapi because of the cuaca panas itu menyebabkan aircon itu terpaksa bekerja lebih kuat, contohnya. Jadi kita melihat penggunaan permintaan tenaga ini bertambah hampir 10% sejak daripada awal bulan Februari. Ini menunjukkan berlakulah peningkatan permintaan beban tenaga yang seiring dengan cuaca panas. Dan fenomena ini kita lihat setiap tahun. Hampir setiap tahun perkara itu berlaku dalam bulan Februari sehingga Jun. Dan sudah tentu memberi kesan kepada pengguna yang menggunakan bil elektrik lah. Ya, tapi sebelum ni kita jarang Encik Kamal kan nak fikir pasal implikasi terhadap kos penggunaan elektrik semasa bulan Ramadan. Tak fikir pun. Tak fikir. Tapi tahun ni kita fikir sebab panas tu. Dan fikir pula tak lama lagi nak raya. Nak raya ada rumah terbuka, orang ramai datang. Betul. Jadi mungkin Encik Kamal boleh ceritakan apa sepatutnya pengguna harus faham mengenai bil mereka disebabkan itulah bila kita gunakan tenaga sewaktu bulan Ramadan ni dan juga tak lama lagi raya. Nak raya. Okey. Sebut pasal bulan Ramadan ni saya nak cerita sikitlah, kan. Masa kita kecil dululah, saya 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun diajar untuk berpuasa. Mungkin cerita ni boleh relate lah kepada masyarakat. Bila kita pergi ke sekolah, kita macam hero lah, kan. Main seperti biasa, berlari seperti biasa. Puasa ni tak fikirlah kan. Tapi jam pukul 1 petang dah sampai ke rumah, mak ayah dulu tak ada aircon di rumah. Jadi kita mencari sumber aircon. Sumber aircon dekat mana? Dekat peti sejuk. Peti air. Jadi kita akan buka peti sejuk, duduk di depan itu 2, 3, 5 minit, kemudian baru kita tutup. Itu fenomena masa bulan Ramadan. Sampai sekarang saya buat. Sampai sekarang Encik Kamal saya buat. Saya ingat benda tu dah tak berlaku sebab anak-anak sekarang balik rumah pasang aircon, kan. Jadi itu antara perkara yang berlaku pada bulan Ramadan. Itu satu. Maknanya peti sejuk itu terpaksa bekerja keras. Satu. Yang kedua, kita tahu dalam bulan Ramadan ni waktu yang paling happy, orang yang happy ialah hampir pada waktu berbuka. Betul? Menunggu. Jadi saya ada 7 orang adik-beradik. Bila ayah bawa balik juadah untuk berbuka puasa, minuman itu disimpan di dalam peti ais. Jadi dalam pukul 6.30, 7
seorang buka tengok apakah juadah, apakah air yang buka tutup, jadi guna banyak. Tengok ni hari ni air ni bulan puasa cerita ni cendol kan, tutup. Ni buka air cincau. Rasa haus pula. Jadi 7 orang yang berperangai seperti itu. Jadi kesan dia ni, inilah nasib peti ais pada waktu bulan Ramadan. Kesian peti ais. Saya pun sekarang ni baru terfikir kesian mak ayah saya sebab terpaksa bayar bil yang lebih tinggi sebab kita berperangai seperti ini untuk hampir 1 bulan, kan? Jadi dalam keadaan bulan Ramadan ni kita juga melihat bahawa perubahan-perubahan daripada penggunaan elektrik yang berlaku. Dalam bulan Ramadan ni kita tahu aktiviti di bahagian malam telah meningkat. In fact, sekarang dalam keadaan cuaca yang panas pun kita tengok permintaan beban pada waktu malam pun telah pun meningkat. Jadi dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni kita masak sahur. Jadi selalunya lama. Api yang penggunaan elektrik yang ditutup pada malam hari, sekarang kita dah guna. Siang hari masak untuk berbuka, malam untuk bersahur, bertadarus dan sebagainya. Jadi tabiat penggunaan elektrik itu berubah dan permintaan itu menyebabkan kita menggunakan elektrik ini lebih tinggi dalam bulan Ramadan ini. Jadi menyebut tentang Ramadan dan Hari Raya, kan? Setengah bulan pertama Ramadan kita membuat aktiviti yang biasalah, kita bertadarus, sembahyang pagi dan sebagainya. Tapi masuk separuh masa Ramadan yang kedua, mulalah aktiviti buat kuih. Jadi menggunakan oven. Kita balik sekolah dulu, duduk depan oven, tengok mak kita buat kuih, tunggu kuih tu siap. Maknanya duduk kerja. Oven tu pun pula kena oven tu bekerja. Dan kita juga ada kawan-kawan yang berniaga. Contohnya buat kuih tart untuk dijual sewaktu Hari Raya. Kemudian ada juga rakan-rakan yang sekarang ni dah menerima tempahan untuk Hari Raya aiskrim Malaysia. Ini yang popular, kan? Jadi ramai usahawan-usahawan yang berniaga memulakan perniagaan daripada rumah, mempunyai apa yang dipanggil freezer di rumah, oven di rumah. Dan setengah bulan kedua Ramadan, aktiviti itu semakin meningkat. Jadi penggunaan itu akan meningkat. Dan bila kita kata cerita tadi, masuk Hari Raya, lagilah open house-nya, gosok baju setiap minggu. Orang datang tak berhenti. Datang pergi. Jadi ini semua akan mengakibatkan penggunaan tenaga yang banyak. Jadi di sinilah kita nak berkongsi bahawa supaya pengguna itu memerhatikan bagaimana penggunaan tenaga ini, kerana ia akan melibatkan bil yang akan dikeluarkan sebulan daripada sekarang. So kita tengok watt dia lah. Kita kena perhatikan betul. kadar dia. Jadi cakap pasal kadar tu, kan. Jadi kalau orang kata kalau kita ada guna watt dia lebih sikit, dia punya kadar lain, kan. Jadi mungkin Cik Kamal boleh ceritakan mengenai kadar. Jadi saya nak berkongsi dekat sini kesan kepada kita menggunakan elektrik yang berlebihan. Kalau kita boleh tunjuk tarif kita, ni tarif. Kita tengok di skrin tu, tarif ini didesain ada 5 peringkat lah, 5 tahap, ya. Jadi kalau kita kata kita menggunakan lebih, maka kadar yang dikenakan itu juga lebih tinggi, ya. Dia macam income tax lah. Lagi banyak gaji, lagi tinggi dia punya percentage tax. Jadi dalam konteks ini, ianya didesain ataupun direka bentuk untuk menggalakkan pengguna supaya berjimat cermat. Jadi berjimat cermat, berhemah. Jadi gunakan pada kadar di bawah 600 kW. Kerana di bawah kadar 600 kW tu lebih kurang dalam RM230. Dan 85% pengguna Malaysia berada di paras 600 kW ke bawah. Masih berjimat cermat. Bagus, alhamdulillah, kan. Jadi kesan dia ialah mereka ni mendapat 2 perkara. Satu, rebate 2 sen ICPT. Yang kedua, mereka tidak dikenakan SST. Jadi dua-dua tu dapat, Dua-dua dapat. Jadi kerajaan hari ini yang sangat prihatin kepada rakyat, menggalakkan penjimatan tenaga di bawah paras 600 kW ni, yang hampir 7 juta pelanggan kita,
tidak dikenakan SST. Jadi gunalah elektrik secara berhemah. Tapi inilah kita minta sendiri Encik Kamal lah bagi tips dan nasihatlah kepada pengguna-pengguna elektrik ni. Bagaimana untuk kita gunakan secara berhemah untuk kita mengawal dan juga menjimatkan penggunaan tenaga harian. Macam saya sebut tadi, perkara pertama ialah SST tidak dikenakan di bawah paras 600 kW ke bawah. Sekiranya melebihi paras 600, hanya perbezaan itu sahaja yang dikenakan. Tadi saya sebut tadi kan 230, kalau bil tu 250, hanya RM20 saja yang dikenakan SST 8%. Jadi kurangkanlah penggunaan di bawah 600 kW pertama. Yang kedua, kita juga ada tips-tips yang kita selalu keluarkan melalui kita punya Facebook Tenaga Nasional. Tips untuk menjimatkan tenaga. Macam mana kita guna aircon, bersihkan aircon itu, cuci supaya aircon itu lebih efektif dan lebih efisien. Bagaimana kita menggunakan peti ais, bagaimana kita menggunakan peralatan-peralatan lain untuk kita continue berjimat supaya ianya dapat kita kawal. Dan kita sarankanlah juga kalau peralatan itu dah usang, tukar kepada yang 5 bintang. Kan? Jadi macam kawan-kawan yang meniaga aiskrim tu kan, pastikan freezer tu adalah 5 bintang. So jadi, dia on 24 jam? Dia on 24 jam dan kita boleh jimat. Kan? Dan untuk pengguna-pengguna di Lembah Kelang, terutama Kuala Lumpur, Melaka, Putrajaya dan Selangor, kita telah pun pasang meter pintar. Meter pintar ni boleh kita lihat, downloadkan apps MyTMB. Dan pengguna boleh melihat penggunaannya hampir setiap hari. Boleh tahu hari ini guna berapa, besok guna hari berapa. Hari ini boleh guna berapa dan mereka boleh kawal. Dan mereka boleh setkan bajet. Katakan 230 adalah bajet maksimum. 75% daripada 230 akan mendapat notifikasi mengatakan bahawa tuan telah mencapai 75% daripada penggunaan 230. Jadi itu adalah tips-tips yang kita telah berikan untuk kita terus bagi maklumat ini kepada pelanggan kita. Sebenarnya banyak cara untuk kita mengurus tenaga dan juga kita menggunakan bagaimana kita cara nak menggunakan tenaga kita, tenaga elektrik sewaktu bulan Ramadan ni. Dan kita dah kena standby dah untuk bulan Syawal pula tak lama lagi ni. Cik Kamal pun dah bagi kita nasihat, simpan nasihat ni baik-baik dan try lah gunakan smart meter tadi tu. Ya, smart meter dan apps MyTMB apps. Guna sepenuhnya lah untuk memantau penggunaan. Ya, memantau penggunaan anda. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad, Encik Kamal Arifin Abdul Rahman di atas nasihat tadi. Dapatlah kita belajar serba sedikit mengenai penggunaan tenaga elektrik di bulan Ramadan.